Jepun, mereka menasionalisasikan ilmu-ilmu yang datang kepada mereka. Contohnya banyak buku dalam bahasa Inggeris yang famous dekat negara kita sekalipun, dekat Amerika Syarikat di barat sekalipun, mereka akan translate ataupun alih bahasa ke bahasa Jepun sebab mereka sangat hargai ilmu-ilmu berkenaan dalam bahasa mereka sendiri. Dan kenapa benda tu berlaku? Saya rasa sebab mereka appreciate the presence of knowledge tu, kerana knowledge ni dia lebih mudah untuk difahami apabila berada dalam bahasa ibunda. Dan ada sebuah kajian yang dibuatlah, ada seorang senior saya bagi tahu, GDP negara yang bertutur lebih daripada satu bahasa kebanyakannya lebih rendah daripada GDP negara yang bertutur satu bahasa, sebab terlalu banyak bahasa menyukarkan kefahaman, dan satu bahasa akan menyebabkan mungkin thought process semua orang terarah ke arah yang sama, semua orang on the same page. Mungkin kalau pelbagai bahasa, semua orang in the same book tapi tak dalam page yang sama. Dr. Mahathir pernah sebut tentang pengajian dan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, dan ini sangat diperjuangkanlah oleh Tun Dr. Mahathir. Berbalik kepada fakta yang saya timbulkan sebentar tadi tentang GDP negara yang bertutur banyak bahasa lebih rendah berbanding dengan GDP negara yang bertutur satu bahasa sahaja, saya rasa kat sini dia bukannya game of yang mana benar, yang mana salah. Pemimpin pastinya dia ada reason di sebalik dasar-dasar yang dia nak laksanakan. Sebagai contoh, pada khidmat Tun Dr. Mahathir, pelaksanaan PPSMI sangat penting kerana ilmu-ilmu baharu datang dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tak menguasai bahasa Inggeris, kita akan ketinggalan, dan ada banyak perkataan-perkataan tertentu yang tak ada konotasinya dalam bahasa Melayu. Ia menyukarkan, contoh, first kita nak buat proses cari perkataan baru dalam bahasa Melayu yang sesuai dengan perkataan bahasa Inggeris tu, satu. Yang kedua adalah proses alih bahasa tu, kerana kita punya capital rendah untuk usaha-usaha alih bahasa buku. Sebab kalau dekat Jepun, kita akan dapat nampak alih bahasa yang sangat pantas. Buku ni baru je keluar dalam bahasa Inggeris, tu dia dah ada dalam bahasa Jepun. Saya rasa agak sukar untuk negara kita berbuat demikian, sehinggalah kita tiba di suatu tahap yang mana semua orang boleh hargai bahasa Melayu sebagai bahasa mereka dalam menimba ilmu, dan lebih ramai lagi pengguna bahasa Melayu. Bila ramai pengguna, ramai demand. Bila ramai demand, akan banyak lagi supply datang untuk memenuhi permintaan berkenaan. Pada hakikatnya, sebagai sebuah negara kecil, kalau kita nak mengejar title ataupun kemajuan seperti yang digembar-gemburkan menjadi sebuah harimau Asia, kita tidak boleh tidak lari daripada penggunaan bahasa Inggeris, kerana dia telah tersebar luas. Pelbagai negara menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi mereka, dan ini tidak bermakna kita mengenepikan bahasa Melayu, tetapi for the sake of knowledge, kita perlu pertimbangkan penggunaan bahasa Inggeris untuk mendapatkan kemaskini yang lebih pantas mengenai bagaimana negara-negara dunia yang lain terkehadapan dalam kajian dan pembangunan inovasi-inovasi terbaru.